أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad tentang kisah ketua-ketua dari Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa? Iz qalu li nabiyyin lahum, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, ib'ats lana malika, lantikkanlah seorang raja untuk kami, nuqatil fi sabilillah, supaya kami boleh berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi mereka menjawab, tidakkah harus jika kamu pula diwajibkan perang, kamu tak akan perang? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka berkata, mengapa pula kami tidak ke perang pada jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, padahal kami diusir keluar dari kampung halaman kami dan dari anak pinak kami. Falamma kutiba alaihimul qital, apabila perang diwajibkan ke atas mereka, tawallau illa qalilan minhum, sebahagian besar daripada mereka membelakangi kewajipan itu. Wallahu alimun bizzalimin, dan ingat Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan orang-orang yang zalim. Ayat ini menyatakan tabiat manusia dengan peperangan. Tabiat manusia, peperangan adalah sesuatu yang penting untuk mengekalkan kewujudan sesuatu ummah. Sesuatu bangsa mudah hilang dari muka dunia ini jika mereka hidup pengecut, penakut. Sebab dia boleh diserang bila-bila masa saja. Harta benda dia tak boleh miliki, dia ambil orang, dicuri orang, sebab dia tak sanggup berperang. Dia tak berani, dia pengecut, penakut. Rumah tangganya akan dimusnah orang dan berbagai-bagai lagi. Jadi syariat perang ini mustahak sebenarnya ada pada manusia, dan untuk berperang memerlukan seorang yang mempunyai jiwa yang berani, rela mati kerana mempertahankan hak dan kebenarannya. Antara kebenaran yang mewajibkan seorang itu perang ialah kerana mempertahankan maruah diri, maruah bangsa, negara selepas daripada agama. Agama yang pertama. Agama ini boleh dipertahankan oleh orang yang berani. Jika tidak, maka agama tidak akan kekal. Kenapa? Sering diceroboh orang dan berbagai-bagai lagi. Jadi ayat ini menyatakan segolongan daripada Bani Israel apabila mereka selepas daripada Nabi Musa. Yang ini bila sejarah ini selepas daripada Nabi Musa, maknanya Bani Israel selepas daripada Nabi Musa bawa keluar mereka ini daripada negeri Mesir. Ketika berada di negeri Mesir, mereka dihina, digunakan sebagai boro-boro kasar oleh Fir'aun. Nabi Musa bawa keluar daripada Mesir, dan sampai selama 40 tahun Nabi Musa didik mereka di padang pasir Tur Sina. Tak sempat nak bawa masuk Baitul Maqdis dalam masa 40 tahun. Nabi Musa wafat. Kerana apa? Kerana Bani Israel ini cerewet. Waktu di padang pasir ni cerewetlah dia. Waktu turun makan mana luar tak kena. Buat perjanjian, kemudian mereka halau buang perjanjian itu, dan mereka minta daripada Nabi macam-macam, menyebabkan Nabi Musa AS tak sempat masuk dan meninggal dunia dalam perjalanan. Maknanya Nabi Musa tidak pimpin mereka di Baitul Maqdis, di Palestin, tidak, tapi setakat padang pasir.
Kemudian dipimpin pula oleh Nabi Yusha ibni Nun. Nabi Yusha. Selepas Nabi Yusha ini ada lagi pulanya Nabi, macam-macam Nabi lagi. Nabi Hizqil pimpin mereka. Nabi Uzair pimpin mereka. Nabi Uzair ini Nabi yang sangat dipuja oleh orang Yahudi. Mereka namakan Nabi Uzair ini Izra dia bangkit untuk menghidupkan ajaran Taurat. Bagi orang Yahudi, mereka lebih bangga kalau kata mereka ni umat Nabi Uzair. Dalam bahasa Arabnya disebut Uzair. Dalam bahasa Yahudi mereka sebut Izra. Tidak diketahuilah ayat ni bercakap pasal ketika Nabi mana, tapi ketika mereka indah duduk masuk ke Palestin. Mungkin pada zaman Nabi Yusha, kerana Nabi Yusha ini pun sudah bawa mereka berjaya masuk ke Palestin, ataupun selepas daripada Nabi Yusha, Nabi Hizqil mungkinnya. Tak kira lah, tak penting lah Nabi mana-mananya, masuklah mereka. Tapi oleh kerana Bani Israel ini mereka dah dapat duduk di Palestin, berjaya masuk, mereka lupa kepada ajaran Taurat. Mereka jauh diri daripada ajaran Taurat, menyebabkan mereka sekali lagi diserang pula oleh Amalikah. Amalikah ni tu Arab, orang Arab yang gagah perkasa, Arab asli. Ni asli. Disebutnya ni Amalikah, jamaknya Amalik. Menjadikan Amalikah ini mereka bertindak kasar terhadap Bani Israel di Baitul Maqdis. Mereka bunuh orang Palestin, orang Israel, mereka halau Israel dan tawan anak mereka, berbagai-bagai lagi. Bani Israel pada ketika ini merasa dia terhimpit kerana dizalimi oleh puak-puak Amalikah. Oleh itu mereka pun berjumpalah dengan Nabi mereka pada ketika itu. Dia kata, wahai Nabi Hizqil, kalau Hizqil lah, wahai Hizqil, mintalah lantik seorang raja. Kita ni tak ada raja ni. Bila tidak ada raja, kita nak perang tak boleh, tak ada pemimpin. Ib'ats lana, mereka minta lantik seorang raja. Kita nak perang juga walau bagaimanapun, kerana kita ditindas. Anak isteri kita ditindas, kita sendiri pun dihalau keluar, dibunuh dan berbagai-bagai lagi. Tak boleh hidup dengan keadaan begini, tak perang begini. Mereka tidak minta Nabi itu pimpin perang, kerana syariat pada ketika itu kuasa dia bagi dua. Kuasa Nabi pimpin rohani, kuasa raja dia pimpin pula perang. Mereka tak ada raja dan Nabi, tak cukup pimpin rohani saja, tapi tak pimpin dunia. Nak perang tak boleh. Dia main ibadat saja, politik tak main. Tak ada raja nak main politik. Barangkali ini sejarah Bani Israel asalnya, sekularisme ini mula berlaku pada zaman ni lah barangkalinya. Pisahkan antara pemimpin rohani dengan pemimpin duniawi. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bangkitlah raja. Kemudiannya Nabi kata, kamu ni semua minta bangkit raja nak perang, kamu nak perang ke? Nanti pulaknya bila diwajibkan perang, kamu lari. Kamu ni hangat-hangat tahi ayam je. Kata. Jadi oleh kerana itu, Nabi tak berapa percaya. Nabi mereka tak berapa percaya perang Bani Israel ini. Nabi-nabinya dah kenal lama dah. Mereka ini bila sampai waktu tersepit, ya nak perang. Tapi bila sampai perang, lari. Sampai waktunya perangai mereka. Jadi ayat ni membicarakan perkara itu. Mereka kata tidak, kami sudah dihina, diseksa sekian lama, mana boleh lari. Kami mahu perang juga boleh berana pun. Hanya kerana tak ada raja. Kalau ada raja kami perang. Bila perang, lari sungguh seperti yang Nabi mereka kata, tinggal 4-5 orang saja hak yang berani betul-betul. Bukan semua Bani Israel pun yang jenis pengecut ni, penakut ni. Sebahagian besarnya lari kerana lihat puak-puak Amalikah ni, puak-puak yang tahan lasak, gagah perkasa, maka Nabi kata, aku dah kata dah kamu ni, bila tak perang kau nak perang, bila perang lari. Allah SWT kata, wallahu alimun bizzalimin, Allah Maha tahu sebenarnya dengan sikap orang zalim. Ayat ni katanya begini, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah kau ketahui, bukan makna lihat di sini sebab Nabi kita tidak bersama dengan zaman ini.
Ra'a yara, dua makna dianya. Satu makna tengok dengan mata kepala, yang kedua tahu. Tahu ni dengan akal. Dengan akal, dengan ilmu, melalui sejarah, melalui pembacaan, melalui wahyu, tara juga. Tara. Tidakkah engkau tahu, wahai Muhammad, tentang kisah ketua-ketua dari Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa? Maknanya di sini seolah-olahnya Bani Israel ni sebenarnya sejarah dia bermula daripada Nabi Musa. Sejarah sebenarnya mula daripada Nabi Musa. Nabi Musa salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi minar Rusul. Sejarah sebelum itu seolah-olahnya tak terkenal pun nama dia, tak kenal. Dia terkenal sebagai hamba. Dia terkenal sebagai kuli dan buruh kasar bagi Fir'aun dan negeri Mesir. Sesudah itu Nabi Musa angkat mereka naik ke mata dunia. Kenalah bangsa mereka ni, bangsa Bani Israel. Tapi nama dia ini anak cucu Nabi Yaqub juga. Panggilnya begitu tapi tak terkenal. Min ba'di Musa, selepas daripada Nabi Musa, iz qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka, yakni Bani Israel, berkata kepada nabi mereka, dulu nabi ini tidak seperti Nabi Muhammad. Dia ada nabi bagi puak, nabi bagi satu kampung, nabi bagi kampung sebuah negeri, nabi bagi Bani Israel ini ada khas bagi mereka. Nabiyyin lahum, nabi bagi mereka, yakni bagi Bani Israel, tidak bagi semua orang. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bu'istu ila nasi kafatan. Aku dibangkit untuk semua manusia, sama ada mereka tu Israel ke Arab ke, semua sekali hendaklah patuh kepada Nabi Muhammad. Iz qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malika, bangkitkanlah bagi kami seorang raja. Malikan raja, minta dia bangkit raja. Mereka tidak kata macam ni. Nabi, mengapa kamu tak pimpin, tak turun padang, pimpin kami untuk perang? Tidak, mereka mintanya bangkit kepada kami seorang raja. Mereka tahu bahawa untuk memimpin perang ini memerlukan kepakaran memimpin peperangan. Mereka tidak minta Nabi pimpin, sebabnya kalau Nabi pimpin dia tahu masjid saja. Jadi oleh kerana itu tak boleh perang. Bangkit seorang raja memimpin di medan perang, Nabi pimpin mereka rohani. Tapi walau bagaimanapun tak boleh putus dengan Nabi juga, sebab Nabi ini hubungan dengan Allah terus. Minta daripada Nabi bangkitkan, yakni Allah bangkitkanlah manusia Nabi. Iz qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malika, bangkit raja, nuqatil fi sabilillah. Buat apa raja? Raja kerana kami nak perang pada jalan Allah. Raja ni siapa yang akan dilantik Allah Subhanahu wa taala nanti? Akan dibangkitnya seorang raja yang tak diduga. Namanya tak kenal. Nama dia Talut nama dianya. Talut raja, mereka tolak. Talut tak mahu. Pasal apa? Tak ada harta. Nanti akan dibicarakan. Mereka mahu jadi pemimpin. Orang kaya. Tubuh badan, body tegak, sedap, tapi tak ada duit. Buat apa? Mereka tanya nak jadi raja pemimpin. Kami tak mahu. Akan disebutkan nanti. Nuqatil fi sabilillahi, kami mahu berperang pada jalan Allah. Perang ni macam-macam. Perang yang dimasyru'kan, yang disyariatkan, yang disahkan, perang pada jalan Allah. Kerana mempertahankan maruah diri, mempertahankan agama, mempertahankan negeri, mempertahankan keadilan, menolak sebarang pencerobohan, kezaliman. Ini fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi mereka jawab, Nabi mereka tak payah raja lah. Tidak, ini bagus ni. Hasrat untuk berperang fi sabilillah, tak boleh dia halau. Cumanya tak boleh ditolak. Cuma Nabi kurang percaya. Semangat mereka ni lemah. Nak bawa mari daripada Mesir masuk kepada Baitul Maqdis pada zaman Nabi Musa dulu 40 tahun duduk daripada pasir, tak boleh sampai. Suruh berjalan tak mau berjalan, dia nak duduk daripada pasir. Jadi inilah satu perkara yang Nabi mereka tak percaya. Tak percaya sejarah mereka, rekod tok nenek mereka tidak baik. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi mereka jawab, tidakkah nanti kamu diwajibkan perang, kamu tak akan perang? Tak jadi macam tu kah?
Macam mana? Macam kamu ni nak perang, tapi tiba waktu perang kamu tak nak perang. Kamu tak bimbang macam tu? Aku bimbang, kata Nabi. Aku bimbang perkara ni. Boleh berlaku kepada kamu. Pada ketika itu lebih buruk daripada keadaan sekarang ni lagi. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka berkata, mana boleh kami tak perang. Oh, semangatnya pada ketika ni, melompat-lompat semangat. Mana boleh kami tidak perang? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman dan daripada anak-anak kami. Anak-anak kita kena tawan, kena bunuh, kena tangkap. Kemudiannya pulaknya kita sendiri pun yang ramai yang dihalau daripada rumah tangga kita. Mana boleh tak nak perang? Dia selak mata pada Nabi dia. Nabi dia seolah melemahkan semangat mereka yang ingin perang. Marah dia. Falamma kutiba alaikumul qital, manakala diwajibkan ke atas mereka perang, tawallau, mereka pun berpaling maknanya membelakangi kewajipan perang itu, illa qalilan minhum, kecuali sebilangan kecil saja daripada mereka. Ayat ni dibicarakan semula di dalam Al-Quran, khusus pula kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kerana perangai Bani Israel ini pada umat Nabi Muhammad pun ada juga Bani Israel ini pengecut. Yang Bani tidak Israel ini macam mana? Serupa juga apabila mereka ini dididik dengan mewah, mereka selalunya menjadi pengecut, takut untuk melakukan tugas-tugas yang besar seperti mana yang pernah berlaku kepada Bani Israel. Tujuan itulah maka ayat ini diberitahu semula di dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad untuk menghadapi umatnya. Tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Ingatlah, Allah amat mengetahui akan orang yang zalim. Siapa orang zalim dalam konteks ayat ini? Orang yang membiarkan diri mereka dijajah, tanah air mereka, fikiran mereka dijajah, rumah tangga mereka diceroboh. Ini orang zalim. Orang yang tidak zalim ni siapa? Orang yang sanggup perang, rela mati kerana mempertahankan agamanya, mempertahankan maruah bangsanya, maruah negaranya. Ini sebenarnya orang yang adil dalam hidup mereka. Maknanya hidup ini pun mahu mulia. Kalau mati, biarlah mati. Ish kariman wa mut kariman. Hidup biarlah berjasa, mulia, mati juga mulia. Kalau hidup ni jadi tidak mulia, hidup dalam keadaan hina-dina, seolah-olahnya apalah arti hidup ini. Kemudian seterusnya, waqala lahum nabiyuhum wallahu subhanahu wa ta'ala.